Sebab dakwah ini datang daripada nasihat yang baik, bukan nasihat yang buruk. Bukan nasihat yang tak berjenis, bukan nasihat yang tak tentu kalu. Jadi nasihat-nasihat baik ni perlu sentiasa ada dalam masyarakat. Saling nasihat menasihati. Sebab seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah cermin. Kenapa kita kata cermin? Sebab cermin ni sebenarnya yang tolong tunjuk hak tak elok kita. Kita ni kalau tak ada cermin, agak-agak tuan-tuan, kalau tak ada cermin kat rumah, berani tak nak make up? Cuba make up tanpa cermin, agak-agak saja. Ramai tak berani tak? Ramai tak berani. Mungkin gincu tu terlebih. Dah tak ada cermin kan? Gincu terlebih, eyeshadow hak ni kurang, hak ni melepak pula terlebih. Bulu mata hak ni lentik, hak ni kat bawah. Tak nampak punya pasal. Tapi kita berani sebab duduk depan cermin. Cermin tu jadi penunjuk. Oish, yang ni lentik kat atas, yang ni lentik kat bawah. Oh, nasib baik tak ada keluar lagi. Eyeshadow yang ni tebal. Oh, nasib baik betul. Lepas tu apa lagi? Tadi apa? Gincu. Rupanya ada yang terlebih. Ambil tisu. Kulit kusam tak sekata pH 5.5. Tak capai ni 5.5. Ambil alat tu, ambil ni kan. Maksudnya cermin tu tolong tunjuk. Begitu jugalah seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama cermin. Kita kadang-kadang nampak apa yang kita nampak, tapi kita tak nampak apa yang kita tak nampak. Tapi saudara kita tolong nampak kelemahan tadi. Dia jadi macam cermin bagi kita masa duk make up tu. Minta maaf lah, aku kawan dengan hang lama dah. Mungkin hang tak perasan, mungkin hang tak nampak. Tapi ada yang benda ni kalau boleh lah, yang jangan buat benda ni. Agama larang, benda ni agama marah. Apa dia? Hang buat macam ni, macam ni. Oh, terima kasih sangatlah. Kalau hang tak sebut, kalau hang tak tegur, memang aku tak perasan. Nasib baiklah hang tolong tegur aku, terima kasih. Patut lagu tu. Dia jadi cermin. Tapi yang jadi dalam masyarakat kita ni, bila orang tegur, dia menggelupur. Seolah-olah bila orang tegur tu, orang nak cari salah. Kadang-kadang seorang Muslim yang baik, dia bukan nak cari salah, dia nak memperbetulkan. Tapi anggapan kita bila ditegur, orang nak cari salah kita. Orang ni cari salah aku, hang mari cerita salah aku, macam aku ni sentiasa bersalah. Kita berasa lagu tu. Orang tegur kita nakkan kebaikan sebab dia nampak benda tak elok tu pada kita. Dia tak pernah menganggap dia tu baik. Aku pun tak baik, tapi bila aku nampak benda yang tak baik, aku tegur. Kamu pun bila lain kali tengok aku buat benda tak baik, tegur aku. Tu sikap cermin. Tapi kita ni kadang-kadang tanya tegur orang, oh hebatlah tak. Tanya orang nak tegur kita, oh gelupur juga. Bila time yang paling suka orang tegur orang? Bila time suka tegur orang? Biasanya hati yang sakit ni dia time suka tegur orang bila orang tu yang sudah ada perseteruan lama dengan dia. Kebetulan musuh dia lama dah, seteru dia lama dah, tiba-tiba orang lain mari. Hang tahu tak kawan tu dia buat lagu ni. Oh seronoknya. Hang bagi aku lama dah tak ada kes dengan dia. Bila hang mari tambah kes ni, aku pun sebenarnya dulu dia ni dia start dah. Kawan tu mari hak cerita dia, tapi kita tu memang seteru lama dah, musuh lama. Betul ya. Aku lama dah dengan tu. Hang buat mari 2 kes, aku 10 kes. Kes dia dengan aku tu ada 10 kes. Aku boleh cerita kat hang. Pompang. Lepas tu kawan tu pula kebetulan dia kes kita tu. Kawan tu pula mari cerita, oh hang tahu tak aku dengan ni. Kawan tu belah sana pun lebih kurang juga. Ada 8 kes aku dengan dia. Pompang tak berhenti. Bila nak berhenti ni tuan-tuan? Bila kita nak jadi cermin yang sebenar bagi saudara kita yang lain? Kita hidup ni sat je. Bila-bila masa Allah boleh tarik, bila-bila masa Allah boleh panggil. Jangan berasa bila sihat kita tak mati. Bila tak sakit, tak demam, kita tak mati. Sebab mati syarat dia sakit ke? Syarat mati kena sakit dulu ke? Tak. Syarat mati kena tua dulu ke? Tak. Bila-bila masa. Kadang-kadang contoh ajal ni, ada orang sakit tenat, kita tak sakit pun, kita pergi melawat dia.
Tiba-tiba balik, kita yang mati, dia hidup tak mati-mati. Asalnya dia tenat, kita pergi melawat, kita balik, kita yang Allah panggil dulu. Dia akhirnya sembuh, sihat-sihat, dia hidup lagi. Ataupun kita pergi tengok orang aksiden di hospital. Oh, teruk hang aksiden ni, patah kaki dah, lepas ni tak ada kaki ya. Kita balik, kita pula nak keluar, kena langgak kat lori, mati terus. Tadi kita nasihat kat dia, hang ni patah kaki, memang lepas ni tak ada kaki ya. Konon-kononnya kita nak sindir dia. Tiba-tiba kita kena langgak, bukan kata tak ada kaki, nyawa sekali tak ada. Bukan syarat dia sakit, bukan syarat dia apa? Bukan syarat dia tua, bukan syarat dia tu, bukan syarat dia ni. Sampai masa sihat, mati. Ada orang Allah permudahkan kematian dia, ada Allah yang dipayahkan kematian dia. Yang tu adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Jangan kita nampak, oh mati mudahnya orang ni, kita berasa memang mudah. Ada yang Allah mudahkan urusan kematian di dunia, tapi Allah memayahkan dia di akhirat. Ada yang Allah menyusahkan, memayahkan kematian di dunia, tapi memudahkan dia di akhirat. Ni semua kerja Allah, ni semua adalah ghaibiyah. Tak payah kita campur tangan dengan meletakkan, oh mati lagu ni memang muka nakir pukul habis-habis ni, mengerikan ni mati gini. Kita pula pandai-pandai menghukum seseorang. Ni mati senyum, oh muka ada senyum, rupa-rupanya kena tipu, tak mati-mati dah. Mati tak kawan tu? Tak mati pun kena tipu. Oh muka ada senyum. Sebab apa? Sebab halalkan semua hutang tadi, padahal kena tipu. Banyak jenis kematian. Baik, kalau kita tengok, ada beberapa perkara yang berlaku begini dalam masyarakat, tuan-tuan. Jadi sama-sama kita menghayati kehidupan kita, biar ada perubahan. Biar ada perubahan. Kita tak mau sekadar menyebut, kita tak mau sekadar berkuliah, kita tak mau sekadar berceramah, tapi kita harapkan dia dapat dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan dan practicality. Akhir zaman ni yang sebenar bukan hanya isu menceritakan peristiwa dan kisah-kisah, tapi lebih jauh menjaga diri masing-masing dan ahli keluarga masing-masing daripada bentuk fitnah-fitnah tadi. Itu yang paling besar. Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, jaga isteri, jaga anak-anak. Saya pun jaga diri saya, jaga isteri, jaga anak-anak daripada sebarang bentuk fitnah. Yang kita cerita ni fitnah-fitnah yang telah terjadi dan bakal terjadi. Bukan nak sangat cerita benda tu, tetapi nak dijadikan sebagai pengetahuan dan benteng, takut kita terkena dan terjebak dengan fitnah. Tu saja. Dia bukan kadang suka-suka, tak ada kerja lain ke nak cerita fitnah, fitnah, fitnah. Dajjal, dajjal, dajjal. Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Suka ke kita? No. Bukan suka-suka nak cerita. Nak cerita itu sebagai penerangan, sebagai pengetahuan, sebagai penjelasan. Jangan bagi kita umat Islam terjebak dengan fitnah-fitnah tu. Tu saja. Jadi bekalan bagi kita, persiapkan dengan amalan masing-masing. Bukan suka-suka nak cerita. Oh, orang lain tak tahu, aku tahu cerita ni. Orang lain tak hebat, aku hebat. No, tidak tuan-tuan. Sebab bila sebut tentang akhirat, bila sebut tentang mati tu yang kita paling risau. Mati, semua orang mati, tapi isu dia kita nak mati dengan cara mana? Tu je. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Abang akan mati, kakak akan mati. Cuma isu paling besar, kita mati nak menghadap Allah, mati cara mana? Tu je. Hak kita sebut ni takut kita mati dalam keadaan Allah redha, atau kita mati dalam keadaan Allah laknat. Kita mati dalam keadaan Allah suka, atau kita mati dalam keadaan Allah murka. Kita mati dalam keadaan melaksanakan syariat Allah atau meninggalkan syariat Allah. Tu je. Sebab itulah benda ni dipanggil fitnah akhir zaman. Dia akan berakhir pada kematian dan mahsyar. Isu paling besar, kita nak mati bentuk mana? Nak mati dalam bentuk terkena fitnah ataupun terlepas daripada fitnah. Tu yang kita minta. Benda tu confirm akan datang. Dia cerita ni bukan untuk ditunggu, tuan-tuan. Mudah kadang-kadang orang silap faham. Bila Nabi cerita ni bukan kita nak tunggu, bila Imam Mahdi nak mai. Bukan kerja kita tunggu tu.
Bila Nabi Isa nak turun, bukan kerja kita. Dia akan mai tak? Dia akan mai bila-bila masa yang ditentukan oleh Allah, dia mai. Bukan kerja kita tunggu. Kadang-kadang tunggu punya tunggu, kita mati dia tak mai-mai lagi. Betul. Nak Imam Mahdi tak keluar, kita mati dah. Sebab tunggu punya pasal. Kita mati, Nabi Isa tak turun-turun, tunggu punya pasal. Ya'juj Ma'juj tak keluar, kita dah mati dah, tunggu punya pasal. Benda tu confirm akan keluar. Kita nak tahu tak jadi masalah. Tapi tu bukan isu besar. Isu besar, hak kita nak mati ni nak bawa apa dia amalan. Dajjal go on lah dia. Ya'juj Ma'juj biarlah dia. Nabi Isa tetap akan datang, Imam Mahdi tetap akan keluar. Yang kita nak mati ni beriman ke tak beriman? Allah redha ke Allah murka? Allah suka ke Allah tak suka? Tu persoalan paling besar. Boleh faham ke tak ni? Jangan angguk saja. InsyaAllah. Saya berpesan ni, nombor satu bukan tuan-tuan, diri saya. Apa cakap ni? Saya pesan sangat-sangat agar apa yang saya sebut ni dapat saya amalkan, dapat saya praktikalitikan dalam hidup saya bersama ahli keluarga dan bersama masyarakat seperti tuan-tuan. Dan saya juga mendoakan kita semua sentiasa dalam peliharaan dan jagaan Allah. Moga Allah jaga kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki kehidupan kita, selamat dunia akhirat, mudah-mudahan. Itu yang kita nak pun. Benda hak bakal berlaku pasti akan berlaku. Itu adalah ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian bagi manusia. Bila Quran sebut, bila Nabi sebut, confirm benda akan jadi. Wallahu alam bila, itu dia cerita. Bukan nak menunggu-nunggu, bukan nak meramal-ramal, bukan nak mengagak-agak, bukan nak mengandai-andai. Yang jadi akan tetap terjadi. Boleh faham? Boleh. Saya pun dah nak pukul 10 dah ni. Boleh berhenti ya? Letih dah ni saya pun. Dah lepas ni kita sembang pula. Bukan terus nak balik pun. Lepas ni kita sembang. InsyaAllah saya berhenti di sini dulu. Mungkin pengurusi nak buka soalan ke? Boleh buka soalan pengurusi? Bolehlah. Kalau ada orang nak tanya. Terima kasih kepada Ustaz atas penyampaian yang kami buat, insyaAllah kita boleh ambil atau perkara yang ingin disampaikan untuk memenuhi kandungan ilmu pengetahuan, insyaAllah. Namun saya dapat arahan masa hampir jam 10 siang Ustaz. Tak apa. Jadi saya minta maaf lah kerana saya tadi diarahkan supaya kita continue, insyaAllah. Minta Ustaz doa untuk mendoakan, insyaAllah kita panggil lagi lain kali. Saya tahu memang ada soalan, saya pun ada terima soalan tu, saya dah terima arahan supaya nanti lah pukul 10 sebab dia takut di zaman yang tersedia sejuk. Jadi saya menerima arahan tu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, minta Ustaz untuk masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرصت نفسي وديني وأهلي ومالي وما حضرني أو غاب عني بالحي القيوم الذي لا يموت وألجأت ظهري في حفظ ذلك إلى الحي القيوم الذي لا يموت وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباه وفي ذمته وضمانه الذي لا يغفر ضمان عبده واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ثم توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وأن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وأن الصحابة أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz, semoga apa yang disampaikan itu kita ambil untuk berikan